Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkait dengan hadis, berkenaan dengan hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Hafiz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi di dalam perbahasan ataupun dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ketiga daripada perkara yang membatalkan ataupun daripada bab yang membatalkan wudu ialah wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Maksud daripada hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, aku adalah seorang yang selalu keluar air madi. Lalu aku menyuruh Al-Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun bertanya, maka baginda bersabda padanya, pada air madi diwajibkan berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini daripada Al-Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur adalah Ali bin Abi Talib. Dia sahabat Rasulullah. Dia adalah anak kepada pak saudara Rasulullah. Semasa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara dia. Kerana Abu Talib ayah dia orang susah, anak ramai, jadi ambil Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelihara. Rasulullah pelihara sepupu dia. Masa Rasulullah kecil, Abu Talib pelihara dia. Untuk membalas jasa Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil anak Abu Talib pelihara. Apabila Ali meningkat dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwinkan Sayyidina Ali dengan anak perempuan dia, Fatimatuz Zahra. Jadi Sayyidina Ali di antara sahabat yang cukup masyhur. Sayyidina Ali menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia berkahwin dengan anak perempuan Rasulullah namanya Fatimah. Jadi Sayyidina Ali ni dia banyak keluar air mazi. Dia rajulan madza, maksudnya banyak keluar air mazi. Air mazi ni benda, air mazi ni air hak putih hak yang keluar ketika syahwat naik. Ketika duduk syahwat tu naik, sebelum nak jimuk,
Masa tu keluar air mazi. Jadi oleh kerana banyak sangat Sayyidina Ali keluar ni air mazi, maka Sayyidina Ali nak tahu hukum. Air mazi keluar ketika naik bangkit syahwat. Biasa orang lelaki naik syahwat dia naik ketika dia duduk tepi bini dia. Bini dia anak Rasulullah. Jadi dia dok tanya diri, malu lah. Sebab itulah Sayyidina Ali suruh siapa? Suruh Miqdad tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab malu. Allah Rabbi, apabila Miqdad ditanya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawasanya keluar mazi mewajibkan wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kita dapat ambil benda di antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar air mazi. Jadi apabila keluar air mazi batal wudu. Air mazi dak wajib mandi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak suruh pun sahabat mandi apabila keluar air mazi. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fihi wudu. Di sana ada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia basuh zakar dia. Ada riwayat sampai ke basuh 2 batu. Orang lelaki lah, orang puan tak ada batu. Dah kita nak ayat benda lagi kan? Ayat direct gitu lah. Okey, bahasa lembut sikit. 2 telur orang lelaki. Takut tak faham pula. Kita ayat direct lah. Ayat Terengganu dak ngasah dah kita rasanya 2 ti batu. Jadi ada riwayat Rasul suruh basuh 2 biji batu. Ada riwayat Rasul suruh basuh zakar. Maka ulama ambil daripada riwayat-riwayat tersebut, hukumnya adalah air mazi, hukum dia najis. Jadi apabila keluar air mazi, wajib kena basuh kemaluan dan wajib berwudu. Kerana di antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluar air mazi daripada kemaluan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara isteri-isterinya. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai. Jadi kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebahagian daripada isteri dia. Dia cium sebahagian daripada isteri dia. Ada riwayat yang lain menyebut bahawasanya yang dimaksud sebahagian daripada isterinya di sini adalah Aisyah sendiri. Aisyah kata Rasulullah cium sebahagian daripada isteri dia. Kalau kita ada gambar bini, kita nak cium hak seorang tu, takkan kita nak cium hak depan hak seorang lagi. Memang jelas kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium sebahagian daripada isteri dia, maksudnya Aisyah sendiri. Lepas daripada Rasul cium, kemudian baginda keluar sembahyang, padahal baginda tidak mengambil wudu. Jadi hadis ni menjadi sandaran kepada pandangan ulama yang mengatakan bersentuh laki-laki dan perempuan ia tidak membatalkan wudu. Namun hadis ni bukan hadis sahih. Hadis ni adalah hadis dhaif. Sebab itulah majoriti ulama tidak menjadikan hadis ni sebagai sandaran hukum. Tengok kata jadi keluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari menganggapnya sebagai hadis dhaif. Dia hadis dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Okey, jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, bersentuh laki-laki dan perempuan ia tidak membatalkan wudu. Namun pandangan yang mengatakan tidak membatalkan wudu bukanlah pandangan majoriti ulama. Pandangan minoriti, iaitu pandangan mazhab Hanafi sahaja. Manakala pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mengatakan bersentuh lelaki dan perempuan ia membatalkan wudu. Hadis ni tidak boleh dijadikan sandaran kerana hadis ni dhaif. Siapa yang menilai dhaif? Imam Bukhari sendiri menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Hadis yang kita nak buat sandaran hukum, mesti hadis itu sahih
ataupun hadis itu hasan, ataupun hadis dhaif yang dikuatkan naik kepada hasan li ghairi. Ni kita sebut gitu jelah. Nak urang jadi panjang pula benda hasan li ghairi. Baik. Jadi menurut pandangan majoriti ulama, bersentuh lelaki dan perempuan ia membatalkan wudu. Itu menurut pandangan majoriti ulama. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran, aula mastumun nisa. Di antara perkara yang mewajibkan wudu adalah menyentuh oleh kamu perempuan. Dalam bahasa Arab la masa ada makna jima' dan ada makna menyentuh. Tapi di sana ada qiraat mutawatirah. Qiraat yang mutawatir datang daripada Rasulullah baca dengan aula mastumun nisa. Ni yang beroyak secara ringkas. Ataupun kamu menyentuh perempuan. Lamastum memang makna menyentuh. Baik, lalu tu kata ulama perkataan lamastum dengan makna menyentuh bukan dengan makna jima'. Jadi ayat ni menjadi dalil bahawasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa berlapik ia membatalkan wudu. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadis ini dinilai sahih oleh ulama hadis. Kata Abdullah bin Umar, qublatur rajuli imra'atahu wa jassuhu bi yadihi minal mulamasah. Kucupan seorang lelaki kepada isterinya dan dia menyentuh isterinya dengan tangannya termasuk dalam mulamasah yang mewajibkan wudu. Faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa 'alaihi alwudu. Sesiapa di kalangan lelaki yang dia cium orang puang dia, bini dia, ataupun dia sentuh dengan tangan, maka wajib ke atasnya mengambil wudu. Sebab itulah pandangan yang kata wajib wudu apabila bersentuhan laki-laki dan perempuan adalah pandangan majoriti ulama. Sehingga kan ramai di kalangan sahabat yang berpandangan seperti pandangan ni. Di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di antaranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ni di antara sahabat-sahabat yang berpandangan bahawasanya bersentuhan di antara lelaki dan perempuan ia membatalkan wudu. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menyebut ramai juga ulama-ulama di zaman salaf, di antaranya adalah Zaid bin Aslam, Imam Makhul, Imam Asy-Sya'bi, Imam An-Nakhai, Imam An-Nakhai, Imam Atha bin Sa'ib, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Rabi'ah, Imam Sa'id bin Abdul Aziz. Salah satu daripada riwayat daripada Imam Al-Auza'i mengatakan bahawasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan ia membatalkan wudu. Pandangan majoriti ulama. Orang yang kata tidak membatalkan wudu adalah pandangan minoriti, pandangan sebahagian daripada ulama, iaitu pandangan mazhab Hanafi dan ada beberapa pandangan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kesimpulan. Kesimpulan bersentuh lelaki dan perempuan membatalkan wudu ataupun tidak? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama, ni pandangan majoriti ulama mazhab, mengatakan ia membatalkan wudu. Pandangan sebahagian ulama, bukan pandangan majoriti mazhab, iaitu pandangan mazhab Hanafi, kata tak batal wudu. Hak yang kata batal wudu pandangan majoriti ya. Kita orang belajar, kita kena faham molek. Pandangan hak yang kata batal wudu pandangan majoriti. Majoriti ulama mazhab. Mazhab Maliki kata batal wudu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan pandangan sebahagian besar di kalangan sahabat. Kita kata ada pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Mas'ud, sebahagian daripada sahabat Rasulullah dan sebahagian ulama di zaman tabi'in berpandangan bahawasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan ia membatalkan wudu. Sebenarnya perbahasan sandaran apa semua sekali panjanglah. Cuma kita nak khabar pandangan yang kata membatalkan wudu adalah pandangan majoriti ulama, termasuk majoriti ulama 4 mazhab. Cuma mazhab Maliki dengan mazhab Hambali meletakkan syarat ada syahwah ketika menyentuh. Kalau tak ada syahwah tak ada masalah. Mazhab Syafi'i dia kata ada syahwah ke, tak ada syahwah ke, batal. Mazhab Maliki, mazhab Hambali dia kata ada syahwah ke, tak ada syahwah tak batal, ada syahwah baru batal. Sebenarnya malah nak sebut juga pandangan-pandangan mazhab banyak sangat. Tapi oleh kerana benda ni banyak sangat di tempat kita, ada orang kata batal, ada orang kata tak batal, jadi perlu juga kita kena dedah permasalahan yang orang
duk dedah dah sebelum daripada ni, supaya kita betul-betul faham permasalahan ni. Okey. Jadi ini di antara masalah yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Cuma mazhab Imam Syafi'i kata batal wudu dengan beberapa syarat. Di antaranya kalau sekiranya tidak berlapik. Tidak berlapik. Kalau berlapik tu tak batal wudu. Yang pertama. Yang keduanya adalah hak yang lelaki dan perempuan saat itu telah sampai kepada hak syahwah, dewasa kedua-duanya. Maksud dia dewasa bukan kanak-kanak lah. Kalau orang puang tu umur baru 3 tahun, hak lelaki umur 18 dah batal wudu. Dia mesti kena dewasa kedua. Okey. Yang ketiganya, lelaki dan perempuan tu tidak ada hubungan mahram. Maksudnya perempuan tu perempuan ajnabi, lelaki tu lelaki ajnabi. Kalau ada hubungan mahram, ia tidak membatalkan wudu. Setor dengan mak, tak batal wudu. Setor dengan kakak, mak dara, tok dara, cucu, anak dara, cucu dara, semua tak batal wudu. Sebab ada hubungan mahram. Okey, habis. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma' sautan aw yajida riha. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, apabila seseorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya, kalau rasa ada benda dalam perut dia, serta ia merasa ragu-ragu, adakah keluar daripadanya sesuatu ataupun tidak? Tubik ke dok kat punggung dia? Maka janganlah ia keluar daripada masjid untuk berwuduk hinggalah ia mendengar bunyi angin atau terhidu baunya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Syekh ataupun Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan hadis ni kerana dia ingin menyatakan kepada kita keluar angin daripada dubur juga termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Keluar angin daripada dubur juga termasuk di dalam perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau orang tu ketuk bahasa kita, maka batal wudu dia. Baik. Hak ni sepakat ulama tanpa ada khilaf. Sepakat ulama mengatakan ketuk ia membatalkan wudu tanpa ada khilaf. Adapun kalau ketuk melalui alat depan, biasanya berlaku kepada perempuan. Perempuan kan, dia ketuk melalui kemaluan depan dia. Maka masalah ni berlaku perselisihan di kalangan ulama, ia membatalkan wudu ataupun tidak. Sebahagian ulama kata batal wudu, sebahagian yang lain kata tak batal wudu. Orang puang ketuk melalui kemaluan depan dia, melalui farak dia, ketuk farak. Batal wudu ke tak? Ini ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian ulama kata batal wudu, ada sebahagian yang lain kata tidak batal wudu. Mazhab Syafi'i dia kata batal wudu. Kerana di sana ada hadis secara umumnya kata Rasulullah dalam hadis itu, la wudu'a illa min sautin aw rih. Tidak ada wudu melainkan daripada bunyi ataupun bau. Rasul kata lagu tu, tidak ada wudu melainkan daripada bunyi ataupun bau. Jadi sama ada bunyi bau saat itu keluar daripada kubul ataupun dubur, dia termasuk dalam hadis tersebut. Sebab itulah pandangan mazhab Imam Syafi'i, kentuk farak juga termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Orang lelaki tak ada jarang orang lelaki kan ada orang ketuk melalui zakar. Payah kan kita nak jumpa kan, kita tak biasa dengar lagi, tahu takut ada sungguh ke? Kita tak biasa dengar, mungkin ada. Baik, bukan benda itu mustahil. Katanya hadis ni lagu mana bunyinya? Maksud dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya lagu mana? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya. Jadi dia rasa gung dalam perut. Lepas tu serta ia merasa ragu-ragu. Ia pun ragu-ragu, ada keluar benda ke daripada perut ni? Ada keluar benda ke?
Katanya, maka janganlah ia keluar daripada masjid. Tak perlu keluar dari masjid. Kalau dia tengah semayang, tak perlu berhenti semayang. Hinggalah ia mendengar bunyi angin atau terhidu baunya. Okey, jadi kalau bunyi angin, bunyi ketuk, ketuk, ataupun bau, dia biasa gitu lah. Kalau misalnya tak bunyinya bau, ketuk yang sah, bau. Kalau ketuk kuat, tak bau. Kalau jenis makan ruyak, kuat ke, tak kuat ke, bau belakang. Baik, maka ia membatalkan wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Rasulullah sehingga dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau, maksudnya adalah apabila dia yakin keluar sesuatu daripada perut dia. Sama ada yakin melalui dengar ataupun melalui bau ataupun melalui benda yang lain. Okey. Ketuk dia seh, tak bunyi pun, bau pun tak. Tapi dia yakin keluar daripada punggung dia angin, tetap batal wudu. Bukanlah maksud kalau tak bau, tak dengar suara, tak dengar bunyi, tak batal wudu, bukan. Cuma ghaliknya dua tu lah hak yang yakin. Tapi kalau kita yakin keluar sesuatu daripada punggung kita walaupun tak bau, tak bunyi, maka tetap hukum dia membatalkan wudu. Okey. Hadis ni di antara hadis yang menjadi dalil kepada kaedah yang cukup masyhur di dalam fiqh, iaitu kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak ataupun al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak dan ragu-ragu. Tengok hadis ni di antara hadis yang menjadi dalil kepada kaedah tersebut. Kita dalam fiqh dipagi ada kaedah yang mana kaedah ni memang cukup banyak digunakan dalam hukum hakam. Kaedah dia al-yaqinu la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Kalau kita yakin sesuatu perkara, tiba-tiba kita ragu lawang bagi perkara tersebut, tetap dihukumkan kepada perkara tersebut, tidak kepada lawang dia. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita ambil air semayang, kita yakin kita ada wudu. Tiba-tiba kita syok dalam perut kita, tubik ke dak. Maka syok tubik ke dak, dia tidak dapat menghilangkan yakinnya kita ambil wudu tadi. Begitu juga sebalik. Tadi kita masuk tandah, kita yakin wudu kita terbatal. Lepas daripada 2 jam kita nak semayang, kita pun syok. Aku ambil air semayang ke dak dia? Aku ambil air semayang ke dak dia? Maka kata ulama, hukum dia adalah tidak berwudu. Kerana hak yang tidak berwuduk yakin, hak yang ambil semayang syok. Bahkan kata ulama, perkataan syok dalam fiqh lain daripada makna syok dalam usul fiqh. Perkataan syok dalam fiqh termasuk juga dhan, kuat sangkaan, selama tidak sampai kepada yakin, juga dinamakan sebagai syok. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair menjelaskan perkara ni, supaya kita tidak tersilap dalam memahami permasalahan ni. Sehingga kan kata ulama, kita tadi kita yakin kita berhadas sebab kita masuk tandas, kecing ke begok ke ketuk ke, tak kira lah. Lepas daripada tu kita nak semayang, kita berat ambil dai semayang, tapi kita tak yakin. Berat 70% macam ambil dai semayang, tapi tak yakin ambil semayang. Daripada segi hukum lagu mana? Dihukumkan sebagai dia orang yang berhadas. Kerana benda? Kerana al-yaqinu la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Yakin hadas dia tidak dapat dihilang dengan syak, maksudnya tidak yakin dia ambil air semayang. Benda yang yakin dapat dihilang dengan yakin yang seumpamanya. Al-yaqin yuzalu bil yaqini mithli. Benda yang yakin dapat dihilangkan dengan keyakinan yang seumpamanya. Okey, boleh faham? Okey. Jadi kita duduk dalam semayang, keluar kedok syok tak yakin, maka tetap sah semayang kita. Okey, boleh faham kan? Macam kita ada semayang juga, macam kita berhadas, banyaklah masalah kalau kita nak contoh. Okey, buat contoh untuk muslimat. Jadi sekarang ni biasa muslimat apabila berhenti darah haid, dak mari dah darah. Ada sebahagian muslimat di tempat kita, Allah Rabbi, oleh kerana dia tidak mendalami permasalahan haid, menyebabkan dia saat itu membuat perkara hak yang salah di sisi agama.
Ada sebahagian daripada orang puang di tempat kita apabila berhenti daripada darah berhenti dah. Dia nak kenal darah berhenti, dia cek tak ada darah, kering terus, ataupun dengan keluar keputihan. Salah satu daripada dua, kering ataupun keluar keputihan. Jadi dia tak semayang lalu, dia tak mandi lalu, dia tunggu 24 jam dulu. Okey, biar ada orang puang ramai di tempat kita. Jangan-jangan muslimat sini pun sama juga aku. Jadi kena belajar lah. Apabila darah berhenti, dia tak semayang, dia tunggu 24 jam dulu. Sebab ada sebahagian daripada ustaz mengajar lagu tu. Itu adalah salah. Tak betul. Alasan dia takut darah mari mula. Tu alasan dia takut darah mari mula. Sebab tu tak semayang tau. Dah berapa darah berhenti dah mudah semayang lagi? Takut darah mari mula. Sebab tunggu 24 jam. Hak tunggu 24 jam dia. Ada hak yang tunggu sampai 15 hari 15 malam. Ada sampai tunggu 15 hari 15 malam. Baru mandi wajib. Sebab takut darah mari mula. Itu adalah satu kesilapan. Sebab sekarang ni kita kena tengok asal ada darah ke tak ada darah. Asal tak ada darah. Sekarang ni darah berhenti ada tak darah? Tak ada. Okey, boleh faham? Ada ke tak darah? Tak ada. Okey, tak ada darah tu benda yang diyakini. Kau boleh faham? Lepas tu takut darah mari mula. Syok, ragu-ragu. Tak yakin. Adakah benda hak yang tak yakin dia dapat menghilangkan hak yang yakin? Tak dapat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan benda syak. Oh, kalau buat lagu tu kok banyak benda jadi was-was Pas semayang. Dah berapa mu semayang pula tadi semayang dah. Takut semayang tadi tak sah. Dah takut kan? Tu semayang pula. Kali ketiga. Kalau gitu, mu pada habis batu semayang aja mu. Dah berapa qada mula? Takut semayang tak sah. Tu qada mula. Takut. Dah semayang yang kedua tak ada takut. Ada juga. Siapa kesuk tak sudah. Okey. Itu adalah satu kesilapan. Sebab itulah dalam kaedah fiqh disebut lagu mana? Orang puan kena tahu, la ibrata bitawahum. Tidak boleh dikira dengan tawahum. Satu khayalah, satu anggapan hak yang mungkin berlaku sedangkan benda tu tidak pasti. Tidak boleh dikira. Sebab apabila berhenti darah, masuk je waktu semayang, wajib orang puan tu mandi. Lepas tu orang puan wajib kena sembahyang. Tu kena orang puan kena faham. Dan benda ni kita cerita dah pada minggu lepas. Dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah ketika mana Fatimah bintu Abi Hubaish mari jumpa dengan Rasulullah. Fatimah bintu Abi Hubaish cerita bahawasanya dia keluar darah istihadah. Lepas tu Rasul jawab lagu mana? Fa idza aqbalatil haidatu fada'is sadah. Apabila darah haid mari mu kena tinggal sembahyang. Wa idza adbarat, apabila darah haid tak ada dah. Lepas tu benda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghsili anki dam wa salli. Mu kena basuh darah, mu kena sembahyang. Kalau darah dak mari, mu kena sembahyang. Tanpa perlu menunggu tempoh yang tertentu. Allah Rabbi. Ada sebahagian kata kalau kita pergi Mekah dalam keadaan kita haid, baik. Lepas tu kita niat, lepas kita suci, tak boleh tawaf, kena tunggu sehari semalam dulu. Salah. Tidak ada seorang ulama muktabar pun yang menyebut di dalam kitab fiqh. Sama ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Mereka ada pandangan dalam mazhab Hanbali. Ada pandangan. Cuma pandangan ni bukan pandangan muktamad juga dalam mazhab Hanbali yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Cuma perbahasan dia bukanlah sebagaimana hak yang disebut sebahagian kena tunggu selama sehari semalam. Hamba nak bahas masalah ni jadi dak edang pula. Hamba buat satu etika permasalahan ni, hamba buat satu etika lebih kurang dalam 40 muka surat. Berkenaan dengan permasalahan ni. Baik. Sebab ramai orang tersilap faham di dalam permasalahan ni. Apabila berhenti darah, ia tak semayang lagi, tak mandi lagi, tunggu 24 jam atas alasan takut darah mari semula. Cuma hamba buat mari hujah lagu mana? Okey. Alasan dia kata takut darah mari mula. Dalam penulisan hamba buat mari hujah. Okey. Kita tanya balik dia, dah tak takut ke darah tu berhenti terus? Sekarang ni darah tak mari dah kan? Darah tak mari dah. Apa orang puang tu tak semayang, tak mandi? Dia takut darah mari mula, dia kata. Okey, soalan. Kita bagi soalan pula kepada dia. Dah tak takut ke darah tu berhenti terus? Mungkin ada dua kemungkinan, betul tak itu? Apabila berhenti darah, dia bimbang darah mari mula. Tak bimbang ke darah berhenti terus? Ada dua kebimbangan kalau kita tengok. Mungkin darah mari mula dan mungkin darah berhenti terus. Okey, apabila ada dua kemungkinan, kita ikut hujah dia.
Apabila ada dua kemungkinan mana yang lebih kuat? Kemungkinan dak mari semula kerana tak ada darah tu adalah asal. Tak ada darah ni, sekarang ni tak ada darah. Tuhan kabarkan dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Kata olehmu ya Muhammad, darah haid adalah kotor. Okey, ketika tak ada darah kotor ada tak? Tak ada kotor. Okey, boleh faham ke tak? Ada tak kekotoran sekarang ni? Tak ada. Jadi kenapakah ketika tidak ada kekotoran sedangkan Allah Taala kata darah haid itu kotor? Ketika tidak ada kekotoran masih lagi mengambil hukum haid? Dak sembahyang, dak puasa, itu adalah salah. Sebab akan datang orang puang, akan datang lepas daripada ni orang puang yang pernah menanti dalam tempoh 24 jam baru mandi, maka wajib dia kena qada balik puas sembahyang yang ditinggal dalam tempoh tersebut. Kerana tempoh tersebut tidak ada darah. Gugur sembahyang daripada perempuan apabila keluar darah haid. Ketika tak keluar darah haid maka tidak gugur. Darah haid adalah adza, kotor. Tak ada darah ada kotor tak? Tak ada kotor. Jadi kenapa ketika tak ada kotor sedangkan darah haid adalah kotor, dia mengambil hukum kotor? Mana boleh? Okey, itu benda yang perlu orang puang kena tahu. Seterusnya hadis seterusnya mana? Hadis yang ke-6, wa an Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصحح ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. Baik, katanya daripada Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Talq bin Ali adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah pada tahun yang pertama hijrah. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah pada tahun yang pertama hijrah ketika Rasul sedang membina Masjid Nabawi. Talq bin Ali. Seorang lelaki berkata, katanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku atau ia telah berkata? Okey. Syok daripada seorang perawi. Seorang lelaki menyentuh kemaluan dalam sembahyang. Tengah sembahyang sentuh kemaluan dia. Adakah ia wajib berwuduk? Ketika dia sentuh kemaluan dia dalam sembahyang, wajib dah berwuduk? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ia hanya sebahagian daripada anggota kamu, anggotamu. Sentuh kemaluan sama macam sentuh hidung ah. Sentuh hidung wajib wuduk tak? Tak. Sentuh telinga wajib tak wuduk? Sama juga dengan sentuh kemaluan, tak wajib wuduk. Itu maksud dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis. Imam Ibn Hibban menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Kata Imam Ibn al-Madini, seorang ulama hadis yang cukup terkenal, kata dia hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. Daripada hadis ini, sebahagian daripada ulama iaitu mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya menyentuh kemaluan ia tidak membatalkan wuduk. Jadi selepas habis wuduk duk stik kemaluan, tak ada kerja saja. Jadi tak ada kerja, duk main kemaluan dia, tak batal wuduk. Okey, itu mengikut mazhab Hanafi. Namun tidak mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan beberapa mazhab yang sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan ia membatalkan wuduk. Imam Syafi'i berpandangan ia membatalkan wuduk. Okey, kita baca hadis yang kedua lagi. Kita baca hadis yang kedua dulu, baru kita huraikan. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dhakarahu falyatawadda. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. Maksudnya daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menyentuh kemaluan sendiri hendaklah ia mengambil wuduk. Hak tadi orang yang menyentuh kemaluan tak wajib wuduk.
Hadis yang kedua, orang yang menyentuh kemaluan wajib wudu. Hadis yang tadi ada sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis sahih. Hadis ni sebahagian ulama hadis menilai sebagai hadis sahih. Allahu Rabbi. Kita orang nak belajar tak kepening. Ambil hadis, terus nak ambil hukum daripada hadis ni, tengok hadis ni. Ada hadis kata sentuh kemaluan batal wudu. Ada hadis kata sentuh kemaluan tak batal wudu. Kita bukan ahli, kita tidak mampu memahami hadis-hadis lagu ni. Ini dipanggil pada zahirnya ada ta'arud, ada percanggahan. Ini kena serah kepada ahli dia. Ulama yang mempunyai autoriti. Ulama yang mempunyai keahlian, kemampuan untuk istinbat hukum menggunakan kaedah-kaedah yang betul. Okey. Jadi sekarang ni ada dua hadis. Ada hadis mengatakan tak batal wudu sentuh kemaluan. Ada hadis yang menyebut bahawasanya batal wudu apabila sentuh kemaluan. Punca daripada ada hadis lagu ni lah, ulama berselisih pandangan. Bukan sama-sama ada sandaran. Sama-sama ada sandaran. Bukan tak ada sandaran, cuma perbezaan pandangan, cuma ulama berbeza pandangan di dalam memahami hadis-hadis lagu ni. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata sebenarnya pandangan hak yang kata batal wudu tu hak betul. Hak yang kata tak batal wudu tak betul. Batal wudu betul. Dah hadis tadi hadis daripada Talq bin Ali hak yang kata batal wudu, ada beberapa jawapan yang dijawab oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab Imam Syafi'i dijawab lagu mana? Okey, dia kata hak yang kata batal wudu ada beberapa hadis. Di antaranya hadis Busrah. Dan di antaranya hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Musnad dia, dalam kitab Buaiti. Begitu juga disebut oleh Imam Baihaqi. Ada hadis daripada Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila dhakarihi laysa bainahuma syai'un falyatawadda wudu'ahu lis-shalah." Maksud dia, barang siapa hak yang menyentuh tangan dia kepada zakar dia, kepada kemaluan dia, tidak ada di antara kemaluan dia dengan zakar dia sesuatu, tidak berlapik pun, maka hendaklah dia berwuduk akan sebagai wuduk sembahyang. Dia kena berwuduk sebagaimana dia ambil wuduk sembahyang. Maksudnya Abu Hurairah menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pegang zakar dia dengan tangan dia batal wuduk. Hadis ini dikeluar oleh beberapa orang ulama hadis, di antaranya Imam Syafi'i dalam kitab Musnad dia, dalam kitab dalam kitab Mukhtasar Buaiti dengan beberapa sanad. Begitu juga Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dengan beberapa sanad. Memang sanad hadis ni kata ulama ada dhaif, namun oleh kerana banyak sangat tariq dia, jalanan dia, sehingga menjadi kuat naik kepada hasan li ghairi, boleh dijadikan hujah. Baik, lalu tu kata ulama, tengok hadis yang kata batal wudu diriwayat oleh beberapa orang sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Hadis yang kata tak batal wudu diriwayat daripada Talq bin Ali. Talq bin Ali mari berjumpa dengan Rasulullah, rombongan dia mari jumpa dengan Rasulullah pada tahun 1 Hijrah. Adapun Abu Hurairah mari jumpa dengan Rasulullah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Lalu tu mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Hadis Talq bin Ali dinasahkan hukum kerana lama dah, hak ni hak baru. Okey, yang keduanya ni mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Cuba perhati molek dalam hadis Talq bin Ali, yang mana ar-rajulu yamassu dzakarahu fi ssalati, dia sentuh zakar dia dalam sembahyang. Orang sentuh dan zakar dia sembahyang, kalau kita tengok pada ghalib, dia sentuh kat luar, dia tak sentuh kat dalam. Kan dia sentuh kat dalam. Ghalib, pada ghalib kebiasaan, tapi tak mustahil nya selok awak masuk tangan dalam. Tapi ghalib dah tengah sembahyang, takkan nak gagal dalam tu. Kalau gata-gata pun kat luar awak benda gagal dalam tu kan. Okey, jadi kata mazhab Imam Syafi'i, hadis Talq bin Ali kalau kita terima, maksud sentuh saat itu berlapik. Berlapik dah batal wuduk ah. Okey, boleh faham? Baik. Yang kedua, yang ketiganya, hadis Talq bin Ali ramai ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Sehingga Kang Imam Baihaqi menyebut dalam kitab dia wajah-wajah bahawasanya hadis Talq bin Ali adalah hadis dhaif. Manakala hadis Busrah binti Safwan adalah hadis sahih. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan batal wudu. Tapi dengan syarat tanpa berlapik. Menyentuh dengan tapak tangan. Ada pun sentuh dengan belakang tangan, sentuh dengan siku, benda kemaluan dia, itu tak batal.
baik, setuh dengan kaki, tu tak batal. Tu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Yang dimaksud dengan kemaluan mazhab Imam Syafi'i adalah cakap mudah batang kalau orang lelaki. Kita nak sebut benda lagi dak, kita nak sebut dah. Adapun telur dak batal wuduk. Dak main telur lepas ambil wuduk dak batal wuduk. Memang jenis tak ada kerja. Main telur. Orang puang hak batal wuduk apabila dia setuh bibir kemaluan dia. Hak lain dak batal. Okey. Setuh dengan jari benda perut tangan, perut jari dan tapak tangan tanpa berlapik. Kalau berlapik dak batal wuduk. Dah mana duduk tengah dengar kuliah ni antara maghrib dengan isyak rasa gatal kita garu. Garu atas kemaluan tu lah. Tapi dok garu dalam kain. No, garu luar kain oi. Ada apa dak batal? Garu banyak mana pun sebab berlapik. Cuma dok comel lah depan orang dok garu gitu. Dok comel mana selu-selu dah garu. Macam kita tak ada orang garu. Contoh. Okey habis. Hadis seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Okey kita berhenti situ dulu untuk malam ni. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkongsian kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.